Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pada Cik Batua. Saya akan memperkenalkan diri saya. Saya merupakan pelajar daripada UM. Nama saya Muhammad Iqbal bin Muhammad Osman. Saya merupakan pelajar daripada UM. Ini saya sebagai pekerja sosial untuk membantu permasalahan yang cik ni. Okey, pada ni awal ni perjumpaan ni kita untuk berkenalan saja. Macam saya ingin mengetahui tentang latar belakang saya. Tentang latar belakang Encik Batua ni dan sebagainya lah. Okey. Soalan yang pertama saya tujukan mengenai biodata Encik Batua. Boleh Encik Batua terangkan? Boleh, insyaAllah. Okey. Assalamualaikum Encik Iqbal. Nama saya Muhammad Hibatullah bin Kamarudin. Nama biasanya nama gelaran lah. Orang panggil saya Bat ataupun Bat. Saya berumur 21 tahun. Tempat saya tinggal Kampung Kubang Pak Hitan, Pasir Mas, Kelantan. Saya lahir di Kampung Kubang Pak Hitan 17010 Pasir Mas, Kelantan. Latar belakang keluarga saya mempunyai 8 orang ahli keluarga. Saya mempunyai 6 orang adik-beradik dan saya merupakan anak ketiga dalam 6 orang adik-beradik tersebut. Manakala bapa saya bekerja sebagai penoreh, manakala ibu saya pula merupakan suri rumah sepenuh masa. Okey, itu tentang latar belakang Cik Batua. Okey. Untuk yang mengenai latar belakang pendidikan Cik Batua, bagaimana pula? Oh, okey. Saya akan menceritakan latar belakang pendidikan saya. Saya bersekolah tadika di Kampung Bakun pada umur 5 tahun, dan pada umur 6 tahun saya bersekolah di Prasekolah SK Bakun. Manakala sekolah rendah pun sama juga, SK Bakun, dari darjah 1 hingga darjah 6. Manakala sekolah pada peringkat menengah pula saya telah bersekolah SMK Meranti, dekat je dengan rumah saya. Seterusnya pada pra-universiti iaitu tingkatan 6, saya telah bersekolah di SMK Sultan Ibrahim I, Pasir Mas, Kelantan. Untuk setelah habis belajar di mengambil tingkatan 6 itu, saya terus melanjutkan saya mendapat tawaran untuk lanjutkan pelajaran saya ke peringkat yang lebih tinggi, iaitu peringkat ijazah, iaitu di UUN, Universiti Utara Malaysia, Sintok, Kedah. Okey, itu latar belakang tentang pendidikan Encik Batua ya. Banyak juga tempat yang Encik Batua bersekolah di kampung Encik Batua itu ya. Okey, saya ingin bertanya juga mengenai matlamat dan cita-cita Encik Batua. Baiklah, matlamat dan cita-cita saya ialah menjadi orang yang berjaya. Dalam diri saya tidak memilih untuk bekerja dalam apa sektor apapun sekalipun, asalkan pekerjaan tersebut halal. Selain itu, cita-cita yang paling utama yang saya impikan sejak kecil ialah menjadi tentera. Tapi setelah saya meningkat dewasa, saya telah berubah mindset
mindset pemikiran saya iaitu menjadi seorang yang berjaya. Tidak kiralah dalam apa jua yang saya ceburi, asalkan berjaya. Selain itu, cita-cita menjadi tentera tu terpaksa saya lupakan sebab tu lah, kena belajar. Jadi tak dapat jadi tentera. Sepatutnya boleh lepas SPM tu dapat masuk tentera. Kiranya kekangan keluarga lah menyebabkan cita-cita untuk menjadi tentera tidak dapat dicapai oleh Encik Batua. Okey. Ya, ayah saya suruh saya melanjutkan pelajaran yang lebih tinggi dulu. Dia bagi tapi tak bagi masuk dengan SPM. Dia utamakan untuk akademik dahululah. Dia utamakan okey, saya faham. Utamakan akademik. Okey, saya akan bertanyakan mengenai hobi dan pencapaian Encik Batua pula. Okey, boleh Encik Batua jelaskanlah daripada kecil sampailah Encik Batua sekarang, Encik Batua pernah capaikan apa untuk ni dan hobi Encik Batua itu sendiri? Okey, baiklah. Sebelum saya ceritakan pencapaian saya bagi tahu hobi saya dahulu ya. Boleh. Hobi saya suka memancing dari kecil lagi hinggalah sekarang, dan main bola juga hobi saya juga. Pencapaian saya untuk main bola ni pernah mewakili sekolah dalam kejohanan peringkat sekolah, dan pencapaian dari segi akademik pula, saya pernah dinobatkan pelajar terbaik pada peringkat STPN pada SEN 2, dan saya juga merupakan satu-satunya pelajar lelaki yang cemerlang pada tingkatan ni tu. Lepas tu saya juga merupakan juara badminton peringkat rumah sukan. Selain itu saya juga pernah menyertai kejohanan meretas desa peringkat negeri, dan pointer untuk pelajar cemerlang yang saya dapat tu, pointer yang saya dapat tu 3.75 pada keseluruhan semester. Sangat bagus dalam akademik Encik Batua ni. Alhamdulillah. Memang patut pun ayah Encik Batua ni macam menyuruh Encik Batua untuk menyambung dalam akademik, sebab Encik Batua punya pencapaian akademik ni amat menarik juga kan. Amat menarik jugalah. Okey. Seterusnya saya ingin bertanyakan tentang pengalaman Encik Batua bekerja selepas habis persekolahan. Di mana Encik Batua pernah bekerja daripada SPM tu sampai ni ke, daripada sekolah tu sampai Encik Batua pernah bekerja tu? Okey. Pengalaman bekerja saya ceburi sebagai pekerjaan tersebut bukanlah di peringkat setelah habis belajar saja, tapi pekerjaan tersebut menjadi kerja sampingan saya semasa belajar, dan sampai hari ini saya bekerja. Antaranya ialah dia pernah menjadi tukang gunting tukang gunting di kawasan kampus saya ni. Biasanya saya pergi
bekerja tu selepas uh, selepas apa, pada malang saya bekerja kalau belajar. Lepas tu habis sekolah sebagai tu penting sekarang itu. Tapi itu saya pernah pernah merantau ke negeri Selangor untuk bekerja, iaitu bekerja di restoran Temerloh Catering Section 15. Saya pernah bekerja kat situ. Saya juga pernah menjadi pembantu buruh binaan, iaitu bancu semen untuk tukang rumah. Lepas tu pernah bekerja dalam sektor ukur tanah atau swayer dengan abang saya itu. Tapi banyak lagi lah. Okey, ni memang banyaklah pengalaman Cik Batua. Daripada semasa persekolahan pun Cik Batua ada bekerja juga kan. Dan sampai sekarang pun Cik Batua ada melakukan pekerjaan sementara itu jugalah. Okey, kira banyak juga lah. Saya suka mencari duit. Asalkan benda tu jadi duit, saya terus kerja. Okey, baik. Okey, saya ingin bertanyakan pula tentang pengalaman pahit dan manis Encik Batua sendiri. Baiklah, pengalaman manis saya ialah dapat banggakan kedua ibu bapa saya dengan mendapat keputusan yang cemerlang, dan seterusnya saya dapat menyambut pelajaran yang lebih tinggi. Selain itu saya dapat tunaikan hasrat kedua ibu bapa saya untuk sambung pelajaran yang mereka ingini, dan saya dapat hidup berdikari dan iaitu tidak menyusahkan ibu bapa. Pengalaman pahit saya pula ialah semasa saya berumur 16 tahun, saya pernah difitnah oleh orang terdekat, dengan orang yang terdekat, iaitu orang yang paling rapat dengan saya, yang pernah saya harapkan. Dia adalah fitnah saya. Akibat fitnah tersebut, saya dibenci oleh anggota masyarakat, dan itu bukan menyakitkan hati saya, tapi saya sangat terkelang apabila saya dibenci oleh keluarga saya sendiri, iaitu ibu, datuk, itulah. Ya, banyak lagi lah. Tapi yang ni paling pahit. Okey. Itulah antara pengalaman Cik Batua yang paling manis dan paling baik lah yang ada dalam hidup Cik Batua. Okey. Sampai situ saja saya ingin bertanya tentang untuk dalam sesi temu bual ini. Okey. Itu setakat itu sajalah yang saya ingin bertanya dalam temu bual ini. Okey, itu saja. Terima kasih Encik Batua. Sama-sama.